Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar teknik mengarang untuk perenggan isi. Okey. Mula-mula untuk kali ini cikgu akan perkenalkan teknik mengarang perenggan isi dengan menggunakan teknik sifir. Okey. Baik, panduan menulis perenggan isi teknik sifir. Untuk makluman murid-murid sekalian, teknik sifir ini sesuai digunakan untuk murid-murid yang baru mula belajar nak menulis karangan. Bagi murid-murid yang tidak ada idea atau sukar menjana idea untuk memulakan menulis perenggan isi karangan, baiklah murid-murid cuba menggunakan teknik sifir ini. Walau bagaimanapun teknik ini hanya sesuai untuk murid-murid yang baru mula belajar nak menulis. Kalau yang dah memang cekap dan mempunyai kemahiran untuk menulis karangan, adalah tidak digalakkan menggunakan teknik sifir ini, tetapi boleh lagi digunakan dengan penambahbaikan. Okey, apapun untuk perkongsian kita hari ini, cikgu akan terangkan tentang asas menulis perenggan isi dengan menggunakan teknik sifir. Okey, cikgu harap anak-anak murid semua bersedia untuk mula belajar. Okay. Baiklah, cikgu teruskan. Okay. Ini adalah soalan yang akan kita kaji dan kita tulis perenggan isi nanti. Cikgu memilih domain peribadi. Okay, dalam domain peribadi ini ada satu petikan akhbar sebagai rujukan kita, kemudian diikuti dengan arahan soalan. Okey, dalam petikan akhbar ini dinyatakan sentiasa amalkan penjagaan diri dan kebersihan dalam kehidupan seharian memandangkan banyak permukaan yang kita sentuh terdedah kepada bakteria atau virus yang boleh menjadi punca penyebab penyakit. Bakteria atau virus boleh melekat pada tangan ketika berjabat tangan, memegang pemegang pintu, paip, perkakas dapur, peralatan tandas dan lain-lain. Tangan boleh bertindak sebagai agen pemindah bakteria atau virus apabila menyentuh muka, terutama mata, hidung dan mulut. Okey, sumber daripada internet ini, Keratan Akhbar menyatakan tentang bagaimana bakteria boleh dipindahkan melalui sentuhan. Okey, soalan yang penting sekarang, yang penting dalam menganalisis kehendak soalan untuk kita mencari isi ialah kita tengok dekat bawah ni, apa sebenarnya yang dia nak kita buat. Petikan akhbar di atas menyatakan maklumat yang diberi berkaitan penjagaan kesihatan diri dan kepentingannya. Bincangkan kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey, untuk perenggan isi kita fokus kepada arahan soalan saja. Apa arahan soalan? Arahan soalan ialah dia nak kita bincangkan tentang kepentingan penjagaan kebersihan diri. Yang ni yang kita kena fokus untuk meneruskan langkah seterusnya menulis perenggan isi. Baik. Cikgu pergi kepada slide yang ketiga. Okey, langkah pertama kita mesti tahu apa arahan soalan. Tadi kita dah tengok dekat sini tadi arahan soalan dan cikgu dah warnakan kuning tu apa arahan soalan. Kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey. Jadi bila kita dah tahu apa arahan soalan, kita kena fokuslah kepada arahan tersebut. Yang kita nak bincangkan sekarang adalah kepentingan menjaga kebersihan. Sebelum kita mula menulis karangan, kita mesti menyenaraikan isi-isi penting dahulu. Jadi kita senaraikan dahulu apakah isi-isi penting untuk soalan ini. Apakah kepentingan menjaga kebersihan diri? Okey, berikut adalah beberapa kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey, yang pertama, dengan menjaga kebersihan diri, kita dapat mengurangkan bahaya dan risiko penyakit berbahaya. Kita juga dapat menonjolkan imej dan perwatakan yang menarik pada diri seseorang, melatih disiplin diri yang baik, meningkatkan produktiviti seseorang dan mewujudkan suasana yang indah dan menenangkan diri. Okey,
Ini adalah 5 isi penting. Contoh saja, contoh 5 isi penting yang relevan dengan tajuk soalan kita hari ini, iaitu kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey, bila kita dah tahu apakah arahan soalan, kita dah boleh senaraikan 5 isi yang relevan dengan arahan soalan, barulah kita boleh mula menulis perenggan isi. Okey, ini adalah rangka untuk menulis perenggan isi teknik sifir. Okey, kita mula dengan perenggan 1. Rangka dia nampak sudah terang lagi bersuluh bahawa masukkan arahan soalan. Yang pertama, masukkan isi 1. Hal ini demikian kerana masukkan isi 1 merupakan arahan soalan. Contohnya, okey, anak-anak boleh baca rangka ini. Semua yang bertulisan putih tu hanya salin sahaja. Kita bawa sahaja terus, tapi yang bertulisan sendeng warna biru dan gelap itu kita kena tukarkan nanti apabila kita mula menulis perenggan isi. Okey, ini rangka. Berdasarkan rangka ini, jom kita tulis perenggan isi 1. Okey, di atas ni cikgu masih bawakan lagi dia punya perenggan tadi, rangka tadi. Berdasarkan rangka ni jom kita tulis. Okey, tadi cikgu kata semua yang bertulisan biasa, bukan bertulisan sendeng dan bold ni kita bawa sahaja. Okey, kita tulis semula. Sudah terang lagi bersuluh. Okey, sama kan dengan contoh dalam rangka tu. Tapi sekarang dia kata masukkan arahan soalan. So kita gantikan masukkan arahan soalan ni, kita masukkan arahan soalan di sini. Apa arahan soalan tadi? Nampak tak? Arahan soalan tadi yang cikgu kata cikgu dah warnakan kuning tadi. Kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey, jadi kita masukkan di sini. Kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey. Nampak? Sudah terang lagi bersuluh bahawa kepentingan menjaga kebersihan diri. Yang pertama, yang ni sama. Tengok rangka dia tak ada bold, tak ada apa kan. Saya bawa saja. Yang pertama ialah, lepas tu dia kata masukkan isi 1. Apa isi 1 tadi? Okay, isi 1 yang kita senaraikan ialah mengurangkan bahaya dan risiko penyakit berbahaya. Okey, masukkan isi 1 di sini. Okay, kita masukkan isi 1 di sini. Okey, mengurangkan penyakit berbahaya ialah kepentingan menjaga kebersihan diri. Yang pertama ialah, kita tinggal satu perkataan, dapat mengurangkan bahaya dan risiko penyakit berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana, nampak tak ni? Hal ini dikatakan demikian kerana dia kata apa? Masukkan isi 1. So kita masukkan balik isi 1. Sama juga seperti tadi. Okay. Kerana dapat mengurangkan bahaya risiko penyakit berbahaya merupakan dia kata apa pula? Masukkan arahan soalan. Kita masukkan balik arahan soalan di sini. Merupakan kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey. Selesai 3 ayat. Mudah sahaja. Kita dah dapat selesaikan 3 ayat. Alright, kita sambung seterusnya. Okey. Ayat yang seterusnya. Contohnya. Contohnya dia kata apa? Masukkan contoh fikir sendiri. Contoh ni kita kena fikir sendiri. Tapi walaupun fikir sendiri, apa panduan kita? Contoh tu adalah contoh. Apa contoh kita? Apa contoh cara kita menjaga kebersihan diri? Macam mana cara kita jaga kebersihan diri? Okey, contohnya seperti apa? Kita perlu mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Memakai pakaian yang
bersih. Okay. Antara contoh lah kan. Memakai pakaian yang bersih, memastikan persekitaran rumah sentiasa bersih. Okey, apa lagi? Mencuci, kerap mencuci tangan. Okey, kerap mencuci tangan dan memastikan persekitaran rumah kita juga sentiasa bersih. Okey, secara tak langsung bila kita guna sini kerap mencuci tangan, kita dah guna dah kerata akhbar yang dia bagi tadi. Nampak tak dekat sini dia kata virus, okey. Bakteria atau viral boleh melekat pada tangan ketika berjabat tangan, memegang pintu, paip, perkakas. Maknanya tangan kita ni kena sentiasa bersih kalau kita nak memastikan diri kita bersih. Jadi kita tambah dekat sini kerap mencuci tangan. Itu antara cara-cara ataupun contoh bagaimana kita nak menjaga kebersihan diri. Okey. Kemudian kesannya. Apa kesannya bila kita buat semua ni tadi yang buat dalam contoh ni? Apa kesannya bila kita mandi 2 kali sehari, pakai pakaian bersih, kerap cuci tangan, persekitaran rumah pun bersih? Apa kesannya? Jadi kesannya ialah diri kita akan sentiasa bersih dan terhindar daripada pelbagai penyakit berbahaya. Okay. Kalau nak tambah penyakit berbahaya tu apa, boleh juga tambah penyakit berbahaya seperti COVID-19, apa lagi? Boleh kita tambah influenza. Okay. Oleh itu jelaslah bahawa dia kata masukkan balik isi 1 dan arahan. Okay. Oleh itu jelaslah bahawa mengurangkan risiko bahaya dan risiko penyakit berbahaya merupakan kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey, nampak tak? Dengan cara ini sangat mudah untuk kita menghasilkan satu perenggan isi. Tak sampai 10 minit, kita dah boleh siapkan satu perenggan isi yang merangkumi kelima-lima aspek. Okey, satu peringatan daripada cikgu. Untuk menghasilkan perenggan isi karangan, jangan lupa 5 aspek ini mesti ada. Apa dia 5 aspek tu? Mesti ada ayat isi, ayat huraian, ayat contoh, kesan dan penyimpul. Okey, 5 komponen ni jangan ditinggalkan. Okey, adakah teknik sifir ini memenuhi 5 aspek ini? Jawapannya ya. Okey, kita lihat kalau tak percaya. Okey, ayat yang pertama, sudah terang lagi bersuluh bahawa kepentingan menjaga kebersihan diri yang pertama ialah, nampak tak? Itu ayat isi. Apa isi dia? Kepentingan dapat mengurangkan bahaya risiko. Okey, itu ayat pertama, ayat isi. Ayat kedua, ayat huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana. Ayat kedua adalah ayat huraian. Okey. Jelas. Yang kedua juga ayat huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana. Ayat 3, contoh. Dia dah masukkan ayat contoh. Okey. Ayat 3, ayat contoh. Ayat keempat, ayat kesan. Ada kesan? Ada ayat kesan. Okey. Ayat kesan. Dan ayat kelima, ayat penyimpul. Oleh itu jelaslah bahawa penyimpul. Nampak tak? Walaupun kita menggunakan teknik sifir, tapi kita masih lagi memenuhi syarat untuk menulis satu perenggan isi itu mesti ada 5 komponen, iaitu mesti ada ayat isi, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penyimpul. Dan untuk menghasilkan karangan yang baik, sebaik-baiknya mestilah ada satu peribahasa daripada keseluruhan. Secara tak langsung bila kita menggunakan pendahuluan seperti ini, memulakan ayat dengan sudah terang lagi bersuluh, ini adalah satu ayat menarik atau frasa menarik atau peribahasa. Okey. Jadi lengkaplah kita punya perenggan isi tanpa mengabaikan 5 komponen yang wajib ada dalam penulisan perenggan isi. Okey, selamat mencuba. Cikgu harap awak semua boleh mengaplikasikan teknik ini untuk permulaan menulis karangan ataupun perenggan isi. Okey, nanti
Untuk yang lebih baik, cikgu akan ajar satu lagi teknik mengarang isi dengan teknik sesekup. Yang tu lebih baik daripada teknik sifir. Apapun, teknik sifir sangat membantu untuk murid-murid yang baru mula menulis ataupun yang selalu ketandusan idea untuk mula menulis perenggan isi. Daripada tidak menulis, adalah baiknya anak-anak murid sekalian mencuba menulis karangan dengan menggunakan teknik sifir. Okey, sampai jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum. Jangan lupa cuba aplikasi pula teknik ini untuk isi yang kedua. Dapat menonjolkan imej dan perwatakan yang menarik pada diri seseorang. Okey, cuba aplikasikan teknik sifir guna isi dua. Beza dia ialah masih guna rangka yang sama, cuma bila kata isi satu gantikan dengan isi dua. Itu sahaja. Yang lain ikut sahaja. Okey, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.